Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan disandarkan taksis kepada iradat itu majaz aqli, yakni bukan hakikat, setengah daripada bab isnad kepada sebab. Dan jikalau tiada ia majaz, niscaya tiada sah isnad taksis itu kepada iradat. Sama perbahasan berkenaan dengan sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan bahawasanya iradat itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, iaitu satu sifat yang ada lagi pula qadim di zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan iradat Allah Subhanahu wa taala itu yang berkehendak, kedrat Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat, maka apa hukum dia? Jadi kita duk kata kudrat, kudrat yang buat, kudrat yang bertakluk mencipta dia, iradat yang bertakluk berkehendak untuk melaksanakan ataupun untuk berkehendak sesuatu. Dia jadi nak bahas di sini apa hukum kita bercakap gitu. Maka dia kata, dan disandarkan taksis, pengkhususan, khassasa yukhassisu takhsisan, pengkhususan tertentulah, tanjizi qadim tu, kepada iradat itu, sandar taksis kepada iradat, bukan kepada Allah. Maksudnya gitu. Taksis patutnya pada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala yang berkehendak, kita kata. Tapi sekarang ni kita kata ta'aluk taksis menentukan itu, kita sandar kepada iradat. Dia kata sandar kepada iradat begitu tu majazun aqliyun, majaz aqli, yakni bukan hakikat, majaz sahaja, yakni bukan hakikat, titik, bukan hakikat, dengan makna bukan betul-betul iradat itu sendiri yang menentukan, bukan.
Bahkan yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat iradat. Begitu cara dia. Bukannya iradat sungguh yang menentukan, bukan. Ada cakap Allah iradat itu menentukan, kudrat itu memberi taksir, memberi bekas. Tu dia panggil sebagai majaz aqli. Bukan hakikat dia betul-betul begitu. Ini kata setengah daripada bab isnad kepada sebab. Isnad kepada apa? Kepada sebab. Sebab apa? Sebab iradat itulah yang menyebabkan sesuatu itu dikehendaki. Sebab kudrat itulah yang menyebabkan sesuatu itu dapat diberi bekas, dapat diciptakan. Isnad kepada sebab je. Bukan isnad kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan isnad kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam ni jugalah. Macam orang kata apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Ingat dulu lah. Apa nama contoh kita kata contoh kita kata illa ataupun illa lah. Illa tu haraf istisna. Illa itu yang mengecualikan sesuatu. Bukan hakikatnya, bukan illa itu yang mengecualikan sesuatu. Yang mengecualikan sesuatu tu mutakalim tu sendirilah. Orang yang bercakap tu sendirilah yang mengecualikan sesuatu. Bukannya illa di itu, illa sendiri tu yang mengecualikan sesuatu, bukan. Yang mengecualikan sesuatu ialah mutakalim tu, dia yang cakap. Tapi kita sadar pada illa. Itu juga zat Allah Ta'ala yang berkehendak, zat Allah Ta'ala yang berkuasa, tapi dengan sifat iradat dan sifat kudrat. Kita pun terus kata iradat Allah takhsis, kudrat Allah taksir. Itu majaz aqli dia panggil. Dan jikalau tiada ia, dah kalau kita tak mau kata majaz lagi mana. Dan jikalau tiada ia takhsis kepada iradat itu majaz, niscaya tiada sah isnad takhsis, isnad penentuan itu kepada iradat. Tak sah lah kalau kita tak mau kata majaz, nak kata hakikat. Kerana pada hakikat iradat itu bukannya Tuhan. Tuhan tu zat Allah yang bersifat iradat. Dialah yang berkehendak sungguhnya. Macam kita kata saya mendengar lagu, kita tak kata pendengaran saya mendengar lagu, saya tak dengar, bukan. Tak kata gitu. Bila kata pendengaran saya dengar lagu, makna kita dengar sekali lah. Bila kata percakapan perkata saya yang bercakap, makna kita bercakap sekali lah. Maka tak sah iradat itu, kita nak kata dia takhsis kalau kita tak buat dia itu majaz. Kerana yang mentakhsis iaitu zat yang mentakhsis, yang menentukan pada hakikat itu, iaitu yang mentakhsis itu zat yang maha suci, Allah Ta'ala. Itu yang betul-betul hakikat menentukan, hakikat mengadakan, bukannya iradat itu sendiri. Dan demikian lagi diisnadkan memberi bekas kepada kudrat. Kialah nanti lepas pada ni. Ni taksir pula. Jadi ta'aluk taksir itu kena kepada kudrat. Ta'aluk takhsis kena kepada iradat. Sebahagian ulama mengatakan ta'aluk bagi iradat pun ta'aluk taksir juga. Sama macam iradat. Sebahagian ulama kata ta'aluk taksir juga iradat, sama macam kudrat. Okay. Kerana kudrat tidak akan beri bekas melainkan dia berkehendak. Maka sifat berkehendak dia itu pun ulama sebut taksir juga, memberi bekas. Ada sebagian gitu. Jadi diisnadkan, disandarkan memberi bekas kepada kudrat. Samalah. Kita kata kudrat itu beri bekas. Itu cakapan nak belajar tu cakapan majaz saja. Kita nak belajar, kita kata ta'aluk taksis kena kepada iradat, ta'aluk taksir kena kepada kudrat. Hakikatnya yang beri bekas Allah Ta'ala, hakikatnya yang menentukan itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kata setengah mereka itu manusia, bermula kudrat itu sifat yang memberi bekas ia memberi bekas ia sifat pada mungkin akan mengadakan dan mengadamkan, yakni dan meniadakan. Kita kata kudrat itu sifat yang memberi bekas, padahal yang beri bekas ngotinya zat Tuhan yang bersifat kudrat. Dia kena gitu.
Takut kata kudrat Tuhan beri bekah, takut kata kudrat yang buat Allah tak buat. Iradat yang menentu Allah duk saja. Tu boleh bahaya, boleh jatuh kafir. Maka iaitu cakapan kudrat itu sifat yang memberi bekah hingga akhir tu majazun aqliyun, majaz yang dibangsakan kepada akal. Tu daripada bab isnad tu hamzah tu kena bawah. Kerana di masdar asnada yusnidu isnadan, tak betul dia letak atas tu. Tersilap nuskhah lah. Isnad tu bukan asnad. Asnada yusnidu isnadan. Daripada bab isnad, yakni sandar kepada sebab, noktah sandar kepada apa? Kepada sebab. Tu. Dan jikalau tiada disandarkan, dan jikalau tiada diisnadkan, hamzah tu bawah tu. Dan jikalau tiada diisnadkan kepada sebab, maka tiada sah isnad itu. Isnad itu mana? Yakni isnad kudrat kepada memberi bekas. Itu. Isnad itu mana? Itu kudrat yang memberi bekas. Kerana apa? Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu, pada realiti, iaitu yang memberi bekas pada hakikat ialah zat yang aqdas, yakni yang maha suci. Allah Ta'ala lah yang beri bekah. Allah Ta'ala lah yang berkehendak. Allah Ta'ala lah yang berkata-kata. Allah Ta'ala lah yang hidup. Allah Ta'ala lah yang mendengar. Allah Ta'ala lah yang melihat. Dah sadar samak itu bertakluk dengan sifat segala yang ada. Basar itu bertakluk, iaitu inkisah nyata pada segala perkara yang ada. Ilmu itu nyata pada segala perkara yang ada. Segala perkara yang mungkinat, mustahilat, wajibat tu, itu majazun, majah. Kerana tiada yang berbuat melainkan yakni yang berbuat zat. Tiada yang berbuat yakni tiada yang berbuat dari sudut takhsis dan juga memberi bekas, melainkan dengan makna yang berbuat itu ialah zatlah pada hakikat yang berbuat. Seperti barang yang dinaskan atasnya, atas perkara tersebut oleh kebanyakan ulama yang muhaqqiqin, ulama yang tahqiq belaka ilmu dia. Itu asal kita nak bagi faham, kita ni cakapan gitu tu majaz akli. Dah kalau orang awam cakap biasa-biasa gitu, kudrat Allah, inilah hasil daripada kudrat Allah, inilah hasil daripada iradat Allah. Lagu mana dia cakap itu? Maka dia kata, dan ada pun perkataan orang yang awam. Orang yang awam ni boleh pergi kepada dua. Pertamanya orang yang jahil lah, kebanyakan orang yang jahil. Yang kedua boleh pergi pada makna orang awam ni orang yang baru nak belajar. Orang awam juga. Perkataan orang awam, dia kata apa? Bermula kudrat itu berbuat. Dia kata kudrat yang buat. Ni langit ni kudrat Allah lah yang buat ni. Dia kata ni langit bumi ni kudrat Allah lah yang buat ni. Atau tilik olehmu, makul kau bagi orang awam ni, atau tilik olehmu akan perbuatan kudrat. Tengoklah langit ni perbuatan kudrat Allah. Ni tengok ni langit apa, pokok ni, gunung ni cantiknya, ini hasil daripada kudrat lah ni. Lagu mana? Tak habis lagi. Atau umpama yang demikian itu, demikian cakapan orang awam. Ataupun atau umpama yang demikian itu, demikian cakapan orang awam tadi, maka iaitu perkataan orang awam tadi haram. Haram mana berdosa orang awam cakap gitu, kena jauhkan. Kata qil ay kata qala ba'dul ulama, kata sebahagian ulama makruh. Makruh pula. Tapi makruh yang kata makruh dan haram itu qaid sikit, selama tiada mengiktiqad oleh mereka itu orang awam bahawa kudrat itulah memberi bekas dengan sendirinya kudrat. Dia tidak iktikad kudrat Allah yang beri bekas sendiri, iradat Allah yang beri bekas, memberi takhsis sendiri, dan sebagainya. Tu cakapan dia haram, tak jatuh kafir lah. Ataupun kata qil makruh, tak jatuh kafir lagi. Tapi berbeza kalau dia i'tiqad Allah Ta'ala, dia i'tiqad kudrat itu beri bekah
I'tiqad iradat itulah yang mentaksiskan, maka boleh jatuh kufur. Batu syarih kata, dan adapun jikalau i'tiqadkan kudrat itu memberi bekas dengan sendirinya kudrat, niscaya jadi kafir. Wal'iyadha billah. Wal'iyadhu billah. Boleh baca dua. Wal'iyadhu billah boleh, wal'iyadha billah boleh. Noktah. Jadi kafir tu bahaya. Kalau kita belajar ni, kudrat beri bekal iradat satu sifat yang mentaksis, itu majas akli. Jadi orang awam kena tahulah cakapan begitu, cakapan majas tu. Bukan yang cakapan hakikat. Bukan yang cakapan hakikat, cakapan majas. Tambah pula orang yang tak belajar lagi lah, kita kena tanbih banyak tu. Kalau orang awam juga perkataan begini tapi dah belajar, mungkin dia tahu itu majas akli. Lepas tu kita kata sifat kudrat yang buat sifat iradat yang taksis apa semua tu, dari sudut pembelajarannya itu majas akli. Kita tidak i'tiqad betul-betul hakikatnya iradat Allah yang mentaksis, kudrat Allah yang beri bekas, pendengaran Allah yang dengar dan sebagainya. Tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Kata musannif, kata syarih, bermula murad yakni perkara yang dikehendaki dengan setengah, yakni sebahagian barang yang harus atasnya mungkin itu segala perkara yang enam yang mutaqabil, yang muqabilah. Biasanya al-mumkinatul mutaqabilatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu. Ini muqabilah, qabala yuqabilu muqabalah. Kalau dia ijaz lagu tu muqabalah cara baca, iaitu yang berlawan-lawanan. Yang berlawan-lawanan. Tu kalau dalam buku Taibur Rasyidi muka surat 115 tu ada. Dia buat mari syair tu. Dia kata al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Tambih sikit kan. Dulu kita sifat iradat dia kata setengah, Allah Ta'ala menentukan setengah, yakni sebahagian daripada perkara yang harus pada akal, atasnya atas mungkin. Jadi setengah daripada barang yang harus tu murad dia apa? Iaitu segala perkara yang enam yang muqabalah, yakni al-mumkinatul mutaqabilat. Yang muqabalah akan yang enam itu oleh enam yang lainnya, yang lain daripada enam itu. Allah, ya. Al-mumkinatul mutaqabilatu. Tu. Tengok syair tu, al-mumkinatul mutaqabilat, perkara-perkara yang mungkin, yang mutaqabilat, yang saling berlawanan. Wujuduna wal adamu, ada kita dan tiada. As-sifatu, azminatun, masa. Amkinatun, tempat. Jihatu, jihah, arah. Kadzal maqadiru, qadar-qadar, kecil besar. Rawathiqatu, dan juga sifat tadi tu. 6 semua. Wujud dengan tiada, sifat, masa, makan, jihah, qadar. 6. Ini semua dia akan sebut nantilah sini. Bermula demikian perkara itu, perkara 6 perkara tadi tu, iaitu 6 perkara tadi. Pertamanya wujud. Muqabil wujud itu ialah adam, yakni tiada. Yakni lawan bagi wujud iaitu adam. Noktah. Jadi kalau ta'aluk saluhi qadim, kita ni bertakluk dua. Pertama ada dengan tiada, sebab tak tentu lagi. Saluhi qadim kan bertakluk tiap-tiap sesuatu yang harus atas mungkin, bukannya sebahagian atau setengah daripada barang yang mungkin. Jadi bila kata tiap-tiap sesuatu yang harus pada akal atas mungkin, maka kita ni bertakluk ada dengan tiada, saluhi qadim.
besar dan kecil solihi qadim, hitam dan putih dan hijau dan biru solihi qadim. Tapi bila sudah takhsis tanjizi qadim, salah satu ya. Wujud ke tak ada? Kalau tak ada, ternafi wujud. Kalau wujud, ternafi tak ada. Pendek ke panjang? Tinggi. Tinggi ke pendek? Kalau tinggi, ternafi pendek. Pendek, ternafi tinggi. Dah tentulah. Tu yang berlawan-lawanan. Padahal yang berlawan-lawanan tu, 6 tu semua sah untuk kita belaka. Cuma bila sudah takhsis, maka berlakulah penentuan sebahagian daripada perkara yang harus pada akal atas mungkin. Dan sifat yang tertentu lawan daripada sekalian sifat. Sifat contoh hitam, putih, biru, apa-apa sifat lah. Hitam ni kulit kita boleh Allah Ta'ala bubuh merah, putih, hijau, hitam, legam, semua boleh. Bila Allah Ta'ala ta'alukkan tanjizi qadim, maka takhsis dah lah. Khusus kepada hitam saja contohnya, atau khusus kepada kulit kita ni putih saja. Tak jadilah hitam. Padahal hitam dengan putih berlawanan, hijau dengan merah berlawanan, putih dengan merah berlawanan. Tu mungkin mutaqabilat, mungkin yang berlawan-lawanan. Dan zaman yang tertentu lawan daripada sekalian zaman, masa yang tertentu. Contohnya kita waktu solihi qadim Allah Ta'ala, kita nak lahir pukul 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, semua boleh. Bila takhsis tentu salah satu, kita lahir pada jam 6 pagi, maka ternafilah 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi sampai habis. Dan tempat yang tertentu lawan daripada sekalian tempat. Sama juga kita ni akan berada di mana, kita ikut hidup di mana. Di Malaysia boleh solihi qadim, kalau solihi qadim Malaysia boleh, Indon boleh, Brunei boleh, Mesir boleh. Bila dah takhsis tanjizi qadim, kita ni lahir di Mesir, lahir di Malaysia, maka ternafi tempat lain. Dan jihah yang tertentu lawan daripada sekalian jihah. Jihah macam-macam, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan, timur laut, barat laut, timur, barat daya, tenggara. Kita ni bakal duduk mana? Di timur. Maka ternafilah barat, utara. Tapi solihi qadim kita ni boleh ada di timur, boleh ada di barat, boleh ada di tenggara, boleh ada di barat daya, boleh ada di macam-macam. Bila Allah Ta'ala tanjizi qadim, takhsis sungguh dah, sebahagian je daripada semua tu. Mana? Allah Ta'ala lahirkan kita di timur. Contoh. Dan qadar yang tertentu lawan daripada segala qadar, kecil, besar, panjang, pendek. Tu semua tu lah. Dan segala perkara ini dinamakan segala perkara yang 6 ini sekalian mungkin yang berlawan-lawan, yakni al-mumkinatu al-mutaqabilatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal-adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Dia punya syair dia, dua rangkap bait. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, habis dah tanbihun situ. Kemudian tatimmatun pula, nak melengkapkan lagi kalam yang sebelumnya. Maka difaham daripada kalam musannif, perkataan musannif itu, ta'aluk kudrat dan iradat kepada sekalian mungkin itu, tiada ta'aluk keduanya kudrat dan iradat kepada yang wajib dan yang mustahil. Qaid kata wajib dan mustahil, yakni wajib zati pada akal, mustahil zati pada akal. Kena qaid begitu. Kerana kalau mustahil aridi, wajib aridi termasuk pada bawah harus zati pada akal. Sebab dia wajib tu dengan sebab benda lain. Tapi dirinya itu harus. Contoh kita kata, Allah Ta'ala tahu sejak azali bahawasanya Ahmad itu tidak akan ada selama-lamanya. Tidak akan ada selama-lamanya. Jadi dia tak ada selama-lamanya. Maknanya apa nama tu? Tahu kan? Bagi contoh lain. Apa nama tu? Contoh kita kata Contoh kita kata Allah Ta'ala menetapkan Ahmad ini masuk syurga. Masuk syurga. Okay, bila Allah Ta'ala menetapkan Ahmad masuk syurga dengan sebab Allah Ta'ala kehendak dan ilmu Allah sejak azali, maka wajib berlaku. Wajib apa tu? Wajib aridi.
wajib sampingan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu Allah Ta'ala dan iradat Allah tilik kat situlah dia jadi wajib Ahmad itu masuk syurga. Bahkan mustahil pula dia masuk neraka. Kenapa mustahil? Mustahil aridhi. Mustahil kerana sebab lain, iaitu sebab tilik kepada iradat dan ilmu Allah Ta'ala. Dia jadi mustahil. Tapi diri Ahmad itu nak masuk syurga itu harus. Diri Ahmad itu nak masuk neraka harus. Tapi bila tilik kepada ketentuan Allah sejak azali, ilmu Allah sejak azali, wajib dia masuk syurga kerana telah tetap dia akan masuk syurga. Mustahil dia masuk neraka kerana telah tetap dia akan masuk syurga. Tapi mustahil dengan wajib di sini aridhi, masih lagi di bawah harus zati pada akal. Maka mungkin apa nama tu, benda yang kudrat dan iradat tidak bertakluk perkara yang wajib dan mustahil, yakni yang zati. Koi situ. Kerana apa? Kerana jikalau ta'aluk keduanya, yakni oleh keduanya iradat dan kudrat, kepada wajib, yakni wajib zati, atau kepada mustahil, yakni mustahil zati, ada kalanya sya'an bertukar hakikat, muqabilul haqaiq, ataupun tahsilul hasil nuqtah. Jadi dua kemungkinan. Antara perkara yang mustahil pada akal, tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang telah ada, ataupun muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Contoh kita kata wajib ni ialah mesti sungguh sesuatu, atau mesti ada, atau mesti sungguh lah, mesti sungguh. Jadi bila kata mesti sungguh, kalau Allah Ta'ala itu buat juga benda wajib, jadi tahsilul hasil. Kerana benda wajib pada akal ni mesti ada sejak azali. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala melaksanakan dan mencipta dan berkehendak perkara yang wajib pada akal, dia jadi tahsilul hasil. Kerana benda yang wajib pada akal tidak bertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Contohnya ialah tiada kita sejak azali. Tiada kita sejak azali itu wajib. Kita tak ada itu, kita tak ada itu harus. Tak ada kita sejak azali itu wajib. Faham? Kita ini tak ada itu harus. Tak ada kita sejak azali itu wajib. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh bertakluk dengan kudrat dan iradat dia terhadap tak ada kita sejak azali. Allah Ta'ala tak bertakluk. Tak ada kita sejak azali itu wajib pada akal, sabit sejak azali. Maka Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan kudrat ataupun iradat dia terhadap tiada kita sejak azali. Tak bertakluk. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala bertakluk, iradat Allah Ta'ala bertakluk contohnya untuk tiada kita sejak azali, mana tahsilul hasil. Memang sejak azali kita tiada dah. Kenapa Allah Ta'ala nak iradat kehendak lagi kita ni tiada? Tak payahlah. Apatah lagi itu tahsilul hasil. Apatah lagi kalau benda yang wajib ni Allah Ta'ala buat. Itu tahsilul hasil lah. Apatah lagi kudrat ni ataupun iradat ni, kudrat ini meniadakan kita sejak azali. Itu dia panggil silap. Apa nama? Kalau Allah Ta'ala itu meniadakan kita sejak azali, ataupun Allah Ta'ala itu berkehendak untuk tiada kita sejak azali, itu dia panggil tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang telah hasil. Yang telah hasilnya tiada kita sejak azali. Kenapa Allah Ta'ala berkehendak ataupun meniadakan kita sejak azali lagi, sedangkan memang tiada apa kita ni? Itu tahsilul hasil. Adapun kalau kita ni tiada sejak azali, Allah Ta'ala berkehendak atau mengadakan kita, berkehendak ataupun mengadakan kita sejak azali, itu dia panggil muqabilul haqaiq. Betul tak ni? Pening ni. Betul lah. Betul tak? Contoh tu. Pening lagi. Tiada kita sejak azali. Tiada kita sejak azali itu wajib. Ada kita tak, kita ini tak ada itu harus. Kita ini tiada itu harus pada akal. Tak ada kita sejak azali itu wajib pada akal. Jadi tiada kita sejak azali itu tidak bertakluk kudrat Allah dengan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau bertakluk dengan kudrat ataupun iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan jadi tahsilul hasil ataupun akan jadi muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Okey, terbalik apa nama? Terbalik hakikat. Terbalik apa? Terbalik hakikat. Betul lah. Contoh Allah Ta'ala kalau berkehendak
ataupun membuat kita sejak azali. Itu muqabilul haqaiq. Kenapa? Kerana dia akan pergi kepada kerana dia akan pergi kepada mustahil lagu tu. Asalnya wajib, tiada kita itu wajib pada akal. Kalau Allah Ta'ala buat kita, kalau Allah Ta'ala buat kita sejak azali, dia jadi muqabilul haqaiq. Mana? Iaitu dia akan jadi kalau Allah Ta'ala mengadakan kita sejak azali, dia akan pergi kepada mustahil. Sebab kita ni mustahil ada sejak azali. Tiada sejak azali itu wajib. Tiada sejak azali itu wajib. Ada bila Allah Ta'ala mengadakan kita sejak azali, hak tu mustahil. Sekarang ni tiba-tiba Allah Ta'ala berkehendak dan mengadakan kita sejak azali, jadi mustahil pula. Muqabilul haqaiq sekarang ni. Ginilah mudah. Apa nama tu? Contoh benda harus. Contoh kita ada sekarang ni. Kita ada sekarang ni. Kita sekarang ada. Ada kita ni harus. Ada kita ni harus pada akal ada, harus pada akal tiada. Sekarang ni Allah Ta'ala pun bertakluk dengan kehendak dia, dengan keiradat dia, dengan dengan kedrak dia, kata kita ni Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala berkehendak dan buat kita. Allah Ta'ala berkehendak dan buat kita sejak azali, contohnya. Bila Allah Ta'ala berkehendak dan buat kita sejak azali, asalnya kita ni mungkin boleh ada, boleh tiada. Sekarang ni kita ada ni, sekarang kita ada. Kalau Allah Ta'ala itu buat kita ataupun berkehendak kepada kita sejak azali, dia jadi muqabilul haqaiq situ. Dia jadi apa? Dia jadi muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Kita ni asalnya benda mungkin, tiba-tiba kita ni jadi wajib pada akal pula, mesti ada sejak azali. Muqabilul haqaiq. Tu dia bagi contoh lah. Jadi saya bagi kaedah ya. Dia jadi apa nama tu tadi? Dia jadi muqabilul haqaiq, jadi wajib lah kita ni. Jadi wajib lah kita ni. Ataupun Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ni mesti sejak azali set kata kita ni tiada. Saya rasa macam tak sedap contoh. Tak mari lah dalam otak-otak. Rasa tak sedap contoh. Tahsilul hasil selalu orang buat perkara mustahil lah. Contoh syarikul bari. Rasa tak sedap contoh tu. Syarikul bari, sekutu Tuhan. Syarikul bari lah. Kalau benda mungkin payah sikit. Syarikul bari, iaitu sekutu Tuhan. Contoh sekutu Tuhan ni mustahil tak? Mustahil. Jadi Allah Ta'ala bertakluk tak? Allah Ta'ala tak bertakluk. Tadi perkara mungkin tu sebab memang kita mungkin, memang Allah Ta'ala bertakluk perkara mungkin. Silap tadi tu. Syarikul bari contohnya mustahil tak pada akal? Mustahil pada akal. Jadi Allah Ta'ala tidak bertakluk kudrat dan iradat dia dengan perkara yang mustahil, dengan makna contoh Allah Ta'ala tidak melaksanakan dan tidak buat dan tidak berkehendak mustahil ni ada. Tidak berkehendak dan tidak buat sekutu Allah Ta'ala ni ada. Maka kalau Allah Ta'ala buat sekutu Allah Ta'ala kehendak sekutu Allah Ta'ala ni ada, maka dia panggil muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Dia tak akan jadi mustahil. Dia akan jadi harus lah pula. Dia akan jadi harus lah. Sekarang ni syarikul bari tiada. Mustahil tiada lah. Lepas tu tiba-tiba Allah Ta'ala meniadakan dia. Allah Ta'ala berkehendak untuk meniadakan dia, dan dia pun meniadakan syarikul bari. Hak tu tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil, iaitu syarikul bari, sekutu Tuhan tu memang tiada. Kenapa dia bertakluk lagi? Kenapa dia bertakluk lagi? Tak bertakluk lah. Tak bertakluk lah. Betul lah hak tadi. Yang pertama, contoh pertama tu hak tu tadi. Tiada kita ni wajib. Tiada kita sejak azali ni wajib. Contoh kedua tu tak nampak tu. Nampak macam tak betul. Tiada kita ni wajib. Maka bila kata wajib, tiada kita ni wajib sejak azali. Ada kita, tak ada kita ini tiada harus. Sebab kita ni boleh ada, boleh tiada. Tiada kita sejak azali wajib. Jadi kalau Allah Ta'ala bertakluk dengan kudrat dan iradat dia, dengan makna Allah Ta'ala mengadakan kita, Allah Ta'ala mengadakan atau berkehendak untuk mengadakan kita, dengan makna menghapuskan tiada ni jadi ada.
Maka hak tu muqabilul haqaiq, terbalik hakikat. Kita ni tiada ke ada ni? Kita asalnya sejak azali tiada ni. Ataupun kudrat iradat Allah Ta'ala bertakluk dengan meniadakan kita sejak azali. Itu buat apa? Itu tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah ada. Tiada kita ni sejak azali ni memang berlaku. Kenapa Allah nak meniadakan lagi? Kenapa Allah Ta'ala nak berkehendak untuk meniadakan lagi? Hak tu tahsilul hasil. Tu. Jadi pening sikit malam ni. Baik pagi baru gerak otak. Kemudian kerana jikalau ta'aluk keduanya iradat dan kudrat kepada mengadakan yang wajib, mengadakan yang wajib atau meniadakan yang mustahil, jadi tahsilul hasil, meniadakan syarikul bari, mengadakan tiada kita, mengadakan ataupun mengadakan Allah Ta'ala atau mengadakan Tuhan, itu mustahil, atau mengadakan perkara atau mengadakan tiada kita lah. Mana kita ni tiada, mana kita ni ada sejak azali. Mana kita ni mengadakan yang wajib. Kalau kata mengadakan yang wajib ni, dia jadi ni lah, Allah Ta'ala mengadakan yang wajib. Mengadakan yang wajib, dia jadi bela bagi mana file tu? Misbahul Munir senang sikit. Teruskan pekerjaan ta'aluk qabdah mana aduh, nak cari pula. Mana lambat nak cari. Lambat nak cari. Lambat cari, tak jumpa. Jadi mengadakan yang wajib, yang wajib tu mesti ada. Contohnya Tuhan lah yang wajib ada ni. Yang wajib ada ni Tuhan ni. Kalau yang tiada kita tu sabit je. Tiada kita sejak azali tu sabit. Perkara yang wajib pada akal beliau, contohnya wajib pada akal, iaitu ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan tu dah ada dah. Tuhan tu dah ada. Kemudian kita, Allah Ta'ala bertakluk dengan kudrat dan iradat dia mengadakan benda yang wajib. Tak boleh lah, sebab benda yang wajib pada akal ni mesti ada dah sejak azali, iaitu Allah Ta'ala dan sifat-sifat dia. Bila kalau Allah Ta'ala bertakluk dengan perkara yang wajib zati tu, jadi muqabilul haqaiq, jadi tahsilul hasil. Iaitu mengadakan benda yang telah ada. Begitu juga hak mustahil, syarikul bari. Kalau syarikul bari tu, dia tiada. Mustahil pada akal. Lepas tu tiba-tiba Allah Ta'ala meniadakan benda yang mustahil pada akal. Itu tahsilul hasil. Contoh kita itu suruh tutup switch, tutup lampu. Kita pun tutup lampu. Lepas tu tiba-tiba orang pun kata tutup lampu lagi. Itu tahsilul hasil. Tu kata tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah ada. Dan jikalau ta'aluk keduanya kudrat dan iradat dengan mengadamkan yang wajib, yakni wajib zati, atau mengadakan yang mustahil, yakni mustahil zati, niscaya jadi bertukar hakikat, muqabilul haqaiq. Allah Ta'ala itu meniadakan dirinya. Contoh, diri itu zat ataupun sifat wajib pada akal, mesti ada sabit sejak azali. Tiba-tiba Allah meniadakan dia. Tu tak boleh lah. Jadi kalau Allah Ta'ala ni macam mana, wajib ke harus ke mustahil? Jadi muqabilul haqaiq. Ataupun Allah Ta'ala itu mengadakan benda yang mustahil. Allah Ta'ala mengadakan benda mustahil, mengadakan syarikul bari. Syarikul bari itu mustahil, tiba-tiba Allah Ta'ala mengadakan dia. Bila kata Allah Ta'ala mengadakan syarikul bari itu tak jadi mustahil.
Saat ini mustahil. Dah boleh apa nama tu? Kalau Allah Ta'ala mengadakan perkara yang mustahil, tak jadi mustahil. Jadi boleh bersoal lah. Ni mustahil ke harus? Kata Allah Ta'ala boleh buat ni. Jadi tak boleh. Tu muqabilul haqaiq, terbalik hakikat ataupun tahsilul hasil. Dan makna ta'aluk itu, kata ta'aluk ni kalau kata orang awam senang cerita fungsi lah. Fungsi ataupun tugas. Senang lah tu. Fungsi ataupun tugas. Ta'aluk itu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih. Akan pekerjaan, yakni akan suatu pekerjaan yang lebih, yakni akan sebagai tuntutan yang lebih atas berdiri, yakni atas adanya sifat itu dengan zat, yakni pada zat. Dia panggil bahasa Arab talabus sifati amran zaidan ala zat. Kalau dalam Durus Samin tu dia terjemah seketir-seketir terjemah seketir-seketir ni pun sama juga. Menuntut sifat itu akan pekerjaan, yakni akan satu pekerjaan yang lebih, yakni akan sebagai tuntutan yang lebih atas berdiri, yakni atas adanya sifat itu dengan zat, yakni pada zat. Senang ceritanya tugas dan fungsi. Apa fungsi tugas kudrat? Apa fungsi tugas iradah? Apa fungsi tugas samak basar dan sebagainya? Tu ta'aluk. Maka sifat itu melazimkan berdiri, yakni ada ia sifat itu dengan zat, yakni pada zat. Titik. Sifat itu melazimkan berdiri, yakni adanya ia sifat itu dengan zat, yakni pada zat. Maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih. Ni sifat makni saja ni. Maka menuntut sifat, yakni sifat makni itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri, yakni adanya pada zat itu, dinamakan akan menuntut sifat ila akhirih itu ta'alluq. Noktah. Sifat itu melazimkan ada di zat. Yakni sifat makni itu sabit dan ada di zat. Tapi sabit dan adanya sifat makni itu di zat bukan semata-mata sabit di zat atau ada di zat, bahkan dia ada tugas yang lebih daripada itu. Yang tidak ada ta'aluk dalam sifat ma'ani itu hayat sahaja. Waktu kita kata bila sabit Allah Ta'ala bersifat berkuasa, maka Allah kuasa. Bila Allah kuasa, Allah berkuasa menciptakan sesuatu. Allah berkuasa meniadakan sesuatu. Allah Ta'ala bersifat iradat, berkehendak. Bila sifat berkehendak, Allah boleh kehendak. Bila boleh kehendak tu thamaratus sifah, mari ta'aluk. Allah berkehendak untuk mengadakan dan meniadakan makhluk. Jadi dia bukan semata-mata sabit di zat, bahkan ada tugas yang lebih daripada itu. Beza dengan sifat nafsiyah, sifat salbiyah lain, tak ada. Hak tu semata-mata sabit di zat je lah. Sabit dia dah lah tiada. Sabit je di zat. Jadi tidak ada pekerjaan ataupun tugas yang lain daripada itu. Kemudian maka menuntut ia seperti umpama kudrat, maka menuntut ia kudrat mengadakan mungkin dan mengadamkan, yakni meniadakan mungkin, kemudian yakni selepas daripada berdiri ia kudrat, yakni ada ia kudrat dengan zatnya, yakni pada zatnya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mana kudrat itu mengadakan dan mengadamkan makhluk itu, menuntut untuk mengadakan dan mengadamkan mungkin tu, dia panggil makna ta'alluq. Jadi kudrat bukan semata-mata sabit dan ada di zat, bahkan dia itu tugas dia untuk mengadamkan dan meniadakan makhluk, menghidupkan, mematikan makhluk, memberi rezeki dan sebagainya. Seperti mana yang kita bahas dulu, bahawasanya kudrat itu dia panggil sebagai mabda'ut takhliqi wat tarziq ila akhirih, tempat mahallus suru, tempat terbitnya perbuatan sesuatu, memberi rezekinya, mengadakan, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Perbuatan tu lah. Perbuatan tu ta'aluk tanjizi qadim tu, ta'aluk tanjizi hadis tu, ataupun dipanggil sebagai takwin tu menurut Asy'ariyah baru kan. Af'alullah yang takwin tu baru kalau ikut Asy'ariyah tu. Jadi kudrat tu mabda'ut takhliq dia, mabda' dia, tempat mahallus suru, tempat keluar dia. Jadi kudrat tu bukan semata-mata sabit di zat, bahkan dengan kudrat itu boleh Allah Ta'ala itu mengadakan, meniadakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Dan mengadam dan makna mungkin itu,
itu barang yang sah adanya nya mungkin dan tiadanya nya mungkin, yakni barang yang sah sungguhnya nya barang dan tiadanya nya barang, dan tiadanya yakni tidaknya nya barang. Kerana perkara yang mungkin itu bukan perkara yang ada dan tiada saja, termasuk juga perkara yang tidak dan sungguh. Dia dah kata dah, setiap benda yang ada itu mesti sungguh, tapi tak semua benda sungguh itu mesti ada. Jadi sah adanya yakni sah subutnya, sah sabitnya, sah sungguhnya, dan tiadanya yakni sah tidaknya. Contoh benda yang mungkin yang tiada, yang sungguh saja apa dia? Muda tua. Muda tua, tu. Sah dah dia muda, sah dia muda. Tua sah juga. Laju lambat sungguh ya. Mungkin dia boleh laju, dia boleh slow. Gerak diam sungguh ya. Dia boleh gerak, dia boleh diam, dia boleh gerak, dia boleh diam. Dia bukan benda ada pun. Kemudian yakni dapat berubah-ubah, yakni berubah-ubah daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada, sungguh kepada tidak, tidak kepada sungguh. Boleh. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, yakni dalam kitab Al-Muqtada ala syarhil hudhudi ala ummil barahin maqul qaul, dan setengah daripada mungkin itu, yakni sebahagian daripada mungkin itu, apa dia? Wajib aradi. Kalau dia eja tu baca aradi, kalau ain alif baca aridi. Itu wajib aradi. Mungkin takluk mungkin kita kata dah wajib aradi, mustahil aradi bertakluk pada kudrat juga, kerana dia itu tilik pada dirinya harus, tapi tilik dengan iradat dan ilmu Allah jadi lain, jadi wajib, jadi mustahil. Artinya, arti wajib aradi, wajib dengan sebab bergantung yang lainnya, yang lain daripada benda itulah. Seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradat, akan hendak menjadikan dia akan mungkin. Allah Ta'ala sejak azali nak menjadikan Ahmad, maka wajib Ahmad tu ada. Allah Ta'ala itu, maka mustahil Ahmad tu tiada. Bila kata Allah Ta'ala bertakluk esok ni sejak azali, bahawasanya esok ni Ahmad akan lahir, maka wajib esok Ahmad lahir. Mustahil Ahmad tak lahir esok. Mustahil. Wajib di sini aradi, tapi tilik kepada diri Ahmad itu harus dia nak ada esok, harusnya nak tiada. Hendak menjadikan dia, menjadikan mungkin, maka wajib jadinya mungkin itu. Sebab bergantung oleh iradat, hendak mengadakan dia, mengadakan mungkin itu, maka dirinya diri mungkin itu mungkin juga. Diri mungkin itu mungkin juga. Diri Ahmad itu mungkin saja. Tilik kepada diri Abu Lahab itu nak ada ke tidak, itu mungkin saja. Tilik kepada iman Abu Bakar itu sendiri, tilik kepada diri iman Abu Bakar tu harus ada. Tapi bila tilik kepada kehendak Allah, nak bagi dia itu tak ada iman, nak bagi dia itu kafir, wajib berlaku begitu, yakni wajib aridi, mustahil tak berlaku, yakni mustahil aridi. Dan setengah, yakni sebahagian daripada mungkin itu, mustahil aradi noktah. Samalah erti mustahil dengan sebab bergantung yang lainnya, yakni erti, yakni moleknya ada ertinya lah, macam yang atas tu. Artinya tu la'alla lah. Mudah-mudahan la'alla zahir hak sama atas tu. Artinya sini apa dia? Tak jumpa, lambat. Jadi arti je lah. Artinya, arti mustahil aradi itu ialah mustahil dengan sebab bergantung yang lainnya, yang lain daripada diri perkara mungkin tu. Seperti mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin annallaha ya'lamu lam yujad. Mungkin bahwasanya mengetahui, artinya tak payah.
Tu dia erti lah. Arti ilmu mungkin alimallahu annahu lam yujad tu. Mungkin yang diketahui oleh Allah Taala akan bahawasanya mungkin itu tiada dijadikan dia, kan mungkin itu noktah. Allah Taala tahu dah sejak azali dia tak akan ada. Tahu dah sejak azali iman Abu Jahal tak akan ada. Maka mustahil akan berlaku. Wajib berlaku. Wajib dan mustahil aridhi. Tilik pada dirinya harus. Tu. Maka mustahil jadinya mungkin tadi itu dengan sebab bergantung pengetahuan Allah Ta'ala ataupun iradat Allah Ta'ala, boleh slash itu, tiada hendak menjadikan mungkin itu, maka dirinya mungkin itu mungkin juga. Tilik kepada nafsul mungkin. Tapi bila tilik kepada ghairi, lain daripada dia, iaitu tilik kepada iradat Allah, ilmu Allah Ta'ala, maka dia tidak lagi dipanggil mungkin, dia panggil mustahil ataupun wajib. Kalau Allah Ta'ala kehendak bahawasanya kita ini akan ada esok, maka wajib ada esok. Mustahil tak ada esok. Mustahil, wajib, aridhi. Maka kedua daripada wajib dan mustahil itu dita'aluki oleh kudrat dan iradat, dan tiada ta'aluk keduanya kudrat dan iradat kepada wajib yang hakiki, tambah satu lagi yakni juga mustahil yang hakiki, dia panggil mustahil ataupun wajib zati. Makna lain lah, boleh panggil dua, wajib akli hakiki, wajib akli zati, wajib akli wajib mustahil zati ataupun mustahil boleh panggil wajib zati, boleh panggil wajib hakiki, boleh panggil mustahil zati, mustahil hakiki. Hak tu tidak bertakluk oleh kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang bertakluknya ialah mungkin zati, mungkin hakiki, wajib aridhi, mustahil aridhi. Hakikat mustahil aridhi dengan wajib aridhi tu di bawah harus ya. Tu habis. Maka keduanya habis titik. Dan demikian lagi tiada ta'aluk keduanya kudrat dan iradat itu kepada mustahil yang hakiki. Orang sebut dah. Ingat tak sebut tadi. Habis titik. Adapun masalah kita ini, iaitu masalah kita wajib dengan sebab yang lain daripada suatu tu, dan mustahil dengan sebab lain daripada suatu tu, bukan wajib hakiki dan bukan mustahil hakiki. Bukan. Sama tak sama? Kerana apa? Kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala, jikalau ta'aluk ia bersangkutan ia Allah, ta'aluk Allah tu, ta'aluk ilmu Allah tu dengan mengadakan mungkin adalah ia mungkin itu mungkin bagi zatnya, mungkin bagi dirinya mungkin, dan wajib ia mungkin itu kerana bahawasanya bergantung ilmu Allah dengan mengadakan mungkin itu. Maka jadilah adamnya, tiadanya mungkin itu pada waktu Allah berkehendak mengadakan tu. Pada waktu itu, pada waktu Allah Ta'ala nak mengadakan mungkin itu mustahil itu dengan sebab lainnya, yakni sebab ta'aluk ilmu mengadakan mungkin, titik. Jadi lain antara mustahil hakiki, mustahil zati, wajib hakiki, wajib zati. Tilik kepada diri dia, hak tu harus zati. Tak boleh kita kata mustahil hakiki ataupun zati, tak boleh kata wajib hakiki, wajib zati. Tapi bila tilik kepada benda lain, tilik kepada ilmu Allah, tilik kepada iradat Allah, dia itu mesti ada, maka wajib aridhi ada, mustahil aridhi tiada. Mudah ya. Dan jikalau adalah mungkin pada zat mungkin itu sekalipun, ni royah dia. Royah kata wajib dan mustahil ni. Wajib mesti ada, mustahil tiada. Walaupun kita kata mungkin itu pada dirinya, meskipun dirinya itu mungkin harus, tapi tilik kepada iradat dan ilmu Allah, dia jadi wajib. Tilik kepada iradat dan ilmu Allah, mustahil tiada, mustahil sebaliknya. Tu noktah.
Kerana jikalau tiada dapat ada pada waktu yang dikehendaki akan mungkin itu oleh Allah Ta'ala, niscaya lazimlah bertukar ilmu itu, ilmu Allah jadi jahil. Allah Ta'ala kehendak kita ni akan ada esok, tiba-tiba tak berlaku. Dengan sebab kita kata mungkin contohnya, jadi jahil Tuhan. Jadi jahil Tuhan. Ataupun esok Allah Ta'ala mengetahui sejak azali bahawasanya esok tak akan ada kita lagi. Tahun depan baru lahir kita. Tiba-tiba esok lahir. Kira Allah Ta'ala jahil gitu. Dia tak tahu esok kita lahir. Dia tahu tahun depan baru lahir. Tiba-tiba esok terjadi kita. Itu mustahil. Maka jahil itu mustahil tak? Maka iaitu jahil mustahil. Mustahil. Hamboi. Yang ni jaga-jagalah, ingat-ingatlah weh. Tu jaga-jagalah, ingat-ingatlah benda tu. Itu mustahil tu. Hendaklah kita kata kudrat dan iradat itu tiada ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat itu, kepada yang wajib hakiki dan yang mustahil hakiki. Noktah. Dia ulang banyak kali ni. Mana penting ni? Mana penting? Takut kita tukar. Kita takut kita tertukar. Kalau tukar, habis ya. Boleh jadi kita isbat benda mustahil pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tak sedar. Wal'iyadu billah. Maka tiada harus, yakni haram, bahawa kita kata Allah Ta'ala kuasa atas yang wajib. Haram cakap. Ataupun dan yang mustahil. Ataupun kita kata lemah daripada kedua-duanya, wajib dan mustahil. Noktah. Sekarang ni kita kata Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan perkara yang wajib hakiki dan mustahil hakiki. Lepas tu kalau kita kata Allah Ta'ala itu kuasa buat perkara yang wajib tanpa qaid. Tanpa qaid lah. Kalau kita kata Allah Ta'ala kuasa membuat perkara yang wajib aridi. Allah Ta'ala kuasa meniadakan wajib aridi, mustahil aridi contohnya. Betul tak tu cakap tu? Allah Ta'ala itu boleh buat wajib wajib aridi. Itu tak ada salah bagi kita qaid. Tapi kalau kita itlaq, Allah Ta'ala buat perkara yang wajib, boleh buat perkara yang mustahil, maka tu dipanggil sebagai itu hukum dia haram. Tiada harus, mana haram. Begitu juga bila kita kata Allah Ta'ala itu lemah daripada buat perkara yang wajib dan mustahil pada akal, pun tak boleh juga, hukum dia haram. Dia bukan lemah, bukan tugas dia, bukan tugas kudrat dia, bukan lemah. Bukan kata lemah daripada buat kudrat, buat mustahil dah wajib. Tak kata lemah, sebab bukan kerja dia. Dia nak kata lemah ni kalau dia itu tak buat, dia itu mampu, sya'an dia memang begitu, tiba-tiba tak mampu. Sya'an dia memang begitu, tiba-tiba tak mampu, tu baru lemah. Sya'an kita berdiri, ataupun kita ni jenis berdiri, tiba-tiba tak boleh berdiri, lemah. Sya'an kita jenis berlari dan berjalan, tiba-tiba tak boleh berlari, tak boleh berjalan, bengkang-bengkok, lemah tu. Allah Ta'ala kudrat dia passion jenis buat mungkin saja yang zati, maka tak boleh kita kata Allah lemah, sebab bukan passion kudrat Tuhan ni buat benda mustahil dan wajib. Dia panggil passion. Jenis dia, sya'an dia panggil. Kerana bahawa lazim atas perkataan itu, perkataan kata Allah kuasa buat wajib, Allah kuasa buat mustahil, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala itu lemah, harus ta'aluk keduanya, ta'aluk kepada wajib dan mustahil. Jadi harus pula. Dia tak boleh kata gitu. Dengan meniadakan diri keduanya. Dengan meniadakan diri keduanya. Ni lazim atas perkataan itu, perkataan kita kata Allah Ta'ala itu lemah, Allah Ta'ala itu boleh buat benda harus, Allah Ta'ala itu boleh buat benda mustahil, Allah Ta'ala boleh buat benda wajib, itu lazim daripada faham kataan itu tu harus ta'aluk keduanya, mustahil dan wajib tadi, dengan meniadakan diri keduanya, wajib dan mustahil. Wajib dan mustahil itu pun boleh tiada. Kok mana? Kalau benda wajib tu kita kata tiada, dia akan jadi apa?
dia akan jadi muqabilul haqaiq. Kalau kita kata mustahil itu tiada, hak tu tahsilul hasil. Jadi macam tu dia tadi. Bila kita kata Allah Ta'ala itu bertakluk kudrat dan iradat dia kepada perkara yang wajib, bertakluk kudrat dan iradat dia kepada perkara yang mustahil. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala bertakluk kudrat, bertakluk wajib dengan mustahil, dengan mana Allah Ta'ala boleh mengadakan wajib dan mustahil dan boleh meniadakan wajib dan mustahil. Bila begitu akan terhasil dua perkara mustahil, iaitu tahsilul hasil dan juga muqabilul haqaiq macam tadi. Erti yakni ertinya kudrat dan iradat apa tu? Meniadakan diri keduanya erti ke itu? Mana dia ni? Mana dia? Hilang dah. Bahawa masa ni tak jumpa dah weh. Tak jumpa dah. Mana dia? Tak jumpa dah. Harus takluk mana ni? Ni. Harus takluk keduanya dengan meniadakan diri keduanya. Dengan meniadakan diri keduanya. Macam lain. Mana dia? Kena beli pembaris satu. Tak jumpa ni. Mana dia? Tak jumpa dah. Kudrat dan iradat dengan meniadakan. Mana hilang lah. Kalau bahasanya mana ni? Meniadakan diri. Ni. Harus takluk keduanya, yang mustahil dan wajib tadi, dengan meniadakan diri keduanya, diri kedua mustahil dan wajib. Erti kudrat dan iradat. Baba punya nuskah lagi lah tambah nun terus. Erti kudrat dan iradat nun kod mana tu? Erti kudrat dan iradat dan dengan meniadakan zat yang maha tinggi. Dengan meniadakan diri keduanya. Ni kot. Keduanya tu, dia nak tafsir keduanya asalnya ni. Tu. Jadi dia kata kerana bahawasanya lazim atas perkara itu harus takluk keduanya dengan harus takluk keduanya iradat kudrat dengan meniadakan diri keduanya. Baru faham? Okey, silap ayat tu mi. Okey. Jadi dia kata kerana bahawasa lazim atas perkataan itu, perkataan kita kata harus Allah Ta'ala itu meniadakan ataupun mengadakan benda mustahil dan benda wajib tadi, harus ta'aluk keduanya. Nyo tu kembali kepada iradat dengan kudrat. Haruslah dia bertakluk keduanya, kudrat dan iradat, dengan meniadakan diri keduanya, kudrat dan iradat. Sebab apa? Sebab kita kata iradat dan kudrat tu wajib pada akal, mesti sabit sejak azali. Lepas tu kita kata pula sekarang ni kudrat dan iradat ni boleh bertakluk, boleh buat atau boleh meniadakan benda wajib, benda mustahil. Maknanya dia itu harus juga untuk meniadakan diri kudrat dan iradat tu sendiri. Faham? Sebab diri kudrat dan iradat itu wajib sejak azali. Tiba-tiba kita kata harus untuk meniadakan, harus untuk mengadakan. Maka haruslah kita kata, iradat dan kudrat Tuhan tu boleh meniadakan dirinya sendiri. Boleh sebab dia benda wajib. Kita kata boleh bertakluk dengan perkara yang wajib, kudrat ni. Maknanya Allah Ta'ala boleh meniadakan iradat dan kudratnya sendiri. Tu mustahil tu. Lepas tu nyo tu elok tu. Harus takluk keduanya, kudrat dan iradat itu, dengan meniadakan diri keduanya, kudrat dan iradat. Artinya kudrat dan iradat. Arti tu tafsir bagi nyo tu. Nyo tu apa? Artinya kudrat dan iradat. Dan dengan meniadakan zat yang maha tinggi. Allah Ta'ala bertakluk kudrat dan iradat dia untuk meniadakan zat yang maha tinggi, iaitu Allah Ta'ala. Meniadakan perkara yang wajib, itu muqabilul haqaiq. Jadinya Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tak jadi wajib pada akal, jadi mungkin lah. Tu muqabilul haqaiq. Tu.
Dan dengan mengisbatkan ketuhanan bagi segala yang baharu. Dan mengisbatkan ketuhanan bagi segala yang baru, dan dengan menafikan ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kata Allah Taala ni kita boleh meniadakan zat Allah Taala. Kita kata ta'aluk kudrat Allah Taala dengan ta'aluk iradat Allah Subhanahu wa taala boleh kepada meniadakan zat Allah yang maha tinggi. Maha tinggi dia panggil dalam kitab Syekh Daud Fatani Al-Furu' Masail, bila sebut Allah Taala ni sunat sebut benda kat belakang lah. Contoh Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala, tak sebut Allah semata-mata. Lepas tu dia tulis Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah yang maha tinggi. Dia kait situ, zat Allah yang maha mulia. Jadi dan dengan meniadakan ni atah kepada dengan meniadakan diri keduanya. Yang ni harus ta'aluk keduanya wajib dan harus ta'aluk keduanya kudrat dan iradat itu dengan meniadakan zat yang maha tinggi. Jadi harus zat yang maha tinggi itu wajib mesti ada. Sabit sejak azali. Tiba-tiba boleh kata Allah Ta'ala iradat dan kudrat itu boleh meniadakan zat Allah Ta'ala. Kau mana tu? Bila kata Allah Ta'ala itu dapat bila kata kudrat dan iradat itu dapat meniadakan zat yang maha tinggi, itu satulah, habis titik. Kemudian dan dengan mengisbatkan ketuhanan bagi segala yang baharu, itu atau pada dengan juga. Yang ni harus ta'aluk keduanya, ta'aluk kudrat dan iradat itu mengisbatkan ketuhanan bagi segala yang baharu. Segala yang baharu asalnya mungkin. Kalau kita kata Allah Ta'ala boleh bertakluk perkara yang wajib pada akal, perkara yang mustahil pada akal, boleh tak kita ni katakan benda yang baharu tadi tu jadi wajib pula? Dia boleh jadi Tuhan lagi tu. Dia boleh jadi Tuhan lagi tu. Siapa-siapa yang Allah, yang kudrat dan iradat nak jadi Tuhan, boleh jadi Tuhan. Boleh isbatkan ketuhanan kepada yang baru. Bila isbatkan ketuhanan kepada yang baru, maka menafikan pula ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni kita boleh kudrat dan iradat dia boleh mengadakan dirinya, boleh meniadakan dirinya. Mana boleh menafikan ketuhanan daripada dirinya, sabit ketuhanan daripada orang yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu hasil perkataan kesan Allah Taala itu ta'aluk kudrat dan iradat dia boleh kepada perkara yang wajib, boleh kepada perkara yang mustahil, maka dia akan menjadi kepada membawa kepada lazim kepada dirinya itu, diri kudrat dan iradat itu tiada, diri Allah Ta'ala itu tiada, mengisbatkan ketuhanan bagi orang yang selain Allah Ta'ala dan menafikan ketuhanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bolehlah kau. Sebab kita kata ketuhanan tu sabit wajib mesti pada Allah Ta'ala, tak boleh pada yang lain. Tiba-tiba kita kata ta'aluk kudrat dan iradat ni boleh kepada perkara yang harus, boleh perkara yang wajib dan mustahil. Antara perkara yang wajibnya sabit ketuhanan pada Allah Ta'ala, boleh kita hapus itu ya. Benda yang baru pula boleh kita sabitkan ketuhanan pula. Ini terbalik habis. Terbalik habis. Dan apalah kekurangan dan kebinasaan yang terlebih besar daripada ini, yakni daripada ucapan ini ni. Besar tak? Apalah ni maknanya dia panggil apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil dia nak mengeluh ni. Nak mengeluh. Kalau kita cakap gini hasil kesan lazim gini ni, apalah kekurangan dan kebinasaan yang terlebih besar daripada ini. Maknanya apa? Maknanya hak ni kesalahan dan yang paling besar kali. Apalah kekurangan dan kebinasaan yang terlebih besar daripada ini? Maknanya ini yang terlebih besar kebinasaannya. Apabila kita cakap begitu, hasilnya dapat faham yang seperti tadi. Yang mana kefahaman yang seperti tadi itu tak betul. Tak betul. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan beberapa kebinasaan yang tiada masuk di bawah waham orang yang berakal sekali-kali. Ni bukan masuk di bawah orang yang waham dah. Orang yang berakal tak waham dah gini ni. Memang binasa terus. Orang berakal pun boleh tahu kata hak ni salah. Tiba-tiba ada orang i'tikad dan bercakap begitu. Nampak-nampaknya hak ni memberi kebinasaan dan kesalahan yang besar ni. Yang mana kesalahan dan kebinasaan tadi itu tak masuk di bawah waham orang yang berakal. Masuk waham pun tidak. Apatah lagi zon, syak, yakin. Waham orang yang berakal pun tak. Apatah lagi syak, waham dan yakin.
yakni tiada ta'aluk kudrat dan iradat akan yang wajib, yakni wajib zati, dan yang mustahil, yakni mustahil zati itu tiada dibangsakan kepada Allah Ta'ala itu lemah. Berapa banyak itu ni? Dia yakni tiada ta'aluk kudrat dan iradat. Langkau. Langkau Seperti kata ahli bid'ah. Seperti kata ahli bid'ah, bahawa kuasa Allah Ta'ala itu, bahawa menjadikan ia, bahawa kuasa Allah Ta'ala itu, bahawa menjadikan ia Allah akan anak baginya, bagi Allah. Sehari dia bagi dalil. Hasil daripada perkataan ahli bid'ah ni ambil dalil daripada cerita Nabi Idris AS dengan syaitan tu, dengan iblis tu. Inilah Sirajul Huda apa dah? Menjadi ia Allah akan anak baginya, bagi Allah. Kerana jikalau tiada kuasa ia Allah atasnya, atas menjadikan anak, niscaya adalah ia Allah lemah. Tu ahli bid'ah. Maka tiliklah olehmu akan akal orang yang bid'ah ini, betapa lala ia akal orang yang bid'ah daripada barang yang ditertib atasnya, yang dia tertib. Dia panggil bukan tertib ni. Tertib lah bacanya, tapi kalau bahasa Arab tu yatarattabu alaihi, yang terjadi dan kesan hasil ke atas dia. Daripada barang yang ditertib atasnya, kalau dalam bahasa Arab ma yatarattabu alaihi, barang yang terhasil dan terjadi atasnya, atas ahli bid'ah tadi, daripada fasid itu bayan bagi barang. Apa yang hasil daripada pemikiran orang ahli bid'ah ni? Hasil dia ialah fasik pemikiran dia. Fasik mana rosak yang amat besar, dan beberapa kebinasaan yang tiada masuk di bawah waham orang yang berakal sekali-kali. Dia kata Allah Ta'ala boleh buat anak. Bila kata boleh buat anak, boleh buat isteri sekali, boleh buat rakan kongsi sekali, boleh buat syarik. Kerana Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dia berdalilkan kepada cerita Nabi Idris akan datang, iaitu bila iblis berkata, boleh tak Allah Ta'ala masukkan bumi ni ke dalam jarum yang kecil ni? Nabi Idris pun jawab boleh, tanpa ada qaid apa. Jadi Ahlussunnah pun jawab lah, kata dah, yang kata boleh tu apabila Allah Ta'ala mengkecilkan bumi dan masukkan ke dalam lubang jarum yang lebih besar daripada bumi tu, buang usah masuk. Tu kenapa Nabi Idris tak kata begitu? Kerana Nabi Idris menjawab soalan iblis yang main-main, nak test orang. Maka sewajarnya nak jawab soalan orang yang nak test orang ni, dia jawab bodoh-bodoh lah. Adapun orang yang tanya dengan sebab nak tahu, dia jawab secara tafsir. Ni iblis ni bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia sahaja nak memecat ataupun mengeluarkan ataupun mencabut iman seseorang. Dan ada pun sebab berkata oleh ahli mana tadi, yakni tiada ta'aluk kudrat dan iradat akan yang wajib dan mustahil itu tiada dibangsakan kepada Allah Ta'ala itu lemah. Yakni bermula lah, yakni bermula tidak berta'aluknya kudrat dan iradat akan yang wajib dan mustahil itu khabar, tiada dibangsakan kepada Allah itu lemah. Tidak dibangsakan kepada Allah Ta'ala itu lemah. Tak bertakluk wajib dan mustahil, tak boleh kata Allah Ta'ala lemah. Kerana bukan jalan keduanya, jalan keduanya, kudrat dan iradat itu, yakni akan perkara yang wajib dan mustahil. Bukan jalan dengan makna bukan tugas dia. Bukan tugas iradat dan kudrat buat benda mustahil, buat benda wajib, meniadakan benda wajib, meniadakan benda mustahil. Bukan tugas dia. Tugas dia mengadakan atau meniadakan benda yang wajib saja. Benda yang mungkin saja. Dan ada pun sebab berkata oleh ahli bid'ah akan yang demikian itu, demikian kata Allah Ta'ala boleh mencipta anak, kerana mengambil oleh mereka itu ahli bid'ah daripada cerita, yakni kisah Nabi Idris alaihi salam, tatkala datang akan Nabi Idris oleh iblis. Didatangkan oleh iblis, padahal merupa ia iblis akan rupa manusia. Datang ia iblis akan Nabi Idris dengan membawa kulit apa tu? Kulit apa tu? Kulit telur. Okey, telur. Senanglah. Kalau dalam Durus Samin itu kulit apa itu?
Dia kata kulit telur satu, lagi satu kulit apa tu? Kira kulit apa tu? Tu tanya orang-orang, orang tua pun tak tahu juga. Tak boleh nak sebut. Dan padahal ia Idris itu duduk menjahit pakaian. Ini kerja Nabi Idris lah. Orang pertama jahit pakaian ialah Nabi Idris alaihissalam. Yang menjahit pakaian ahli syurga Nabi Idris alaihissalam. Dan berkata ia Idris pada tiap-tiap cucuk jarum dan tariknya jarum, subhanallah walhamdulillah. Boleh beramal orang jahit. Subhanallah cucuk, subhanallah alhamdulillah, tarik subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Ini untuk orang perempuan lah. Biasa orang perempuan lah jahit ni. Orang lelaki boleh jahit juga. Tapi kalau guna mesin tu habis tak boleh dah. Mesin tu cepat sangat. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Kalau jahit kod manual tu, itu boleh lah. Subhanallah alhamdulillah, tarik subhanallah alhamdulillah. Berpahala. Maka berkata iblis itu, adakah kuasa Allah Ta'ala itu bahawa menjadikan dunia ini di dalam kulit telur ini? Ini tu dia tunjuklah. Isi isyarah. Maka berkata Nabi Idris, bermula Allah Ta'ala kuasa menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini serta dicucuk titik. Dia jawab situ Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia ni ke dalam lubang jarum ni. Lepas tu serta dicucuk nyonya Idris salah suatu daripada dua mata nyonya iblis. Jaga tu nyonya. Idris pun cucuk mata. Sebab apa cucuk mata lah si Raja Huda sebut? Kerana dia itu ingin mencabut keimanan Nabi Idris, maka Nabi Idris mencabut penglihatan iblis. Dia ingin mencabut nur cahaya keimanan Idris, maka Nabi Idris pun mencabut nur cahaya mata penglihatan iblis. Tu. Maka berkata Nabi Idris, mana tadi habis? Maka jadilah buta sebelah mata iblis dan telah mentaudih akan jawab ini, telah menjelaskan. Ni kalau ikut bahasa Arab tu taudih tu. Kalau kata mentaudih tu waddaha yuwaddihu tawdihan, kena ada ya lah. Mentaudihkan, menjelaskan. Kalau tawaddaha yatawaddahu tawadduhan, dia tawadduh. Ini menjelaskan akan jawab itu oleh fa'il Syekh Asy'ari dengan katanya Syekh Asy'ari, jikalau dikehendaki oleh yang bertanya bahawa dunia ini atas sifat yang ada ia. Jikalau yang berkehendak, yang dikehendaki, murad lah dia panggil, murad oleh yang bertanya iaitu iblis itu, bahawa dunia ini atas sifat yang ada ia dunia ni, dengan makna dunia dengan saiz yang asli. Atasnya atas sifat yang ada ia sifat, silap. Atasnya dunia. Ya, sifat yang ada ia sifat, atasnya dunia. Maknanya saiz yang asli. Kalau dalam maksud kata orang yang bertanya tu saiz asli, dan kulit telur itu atas qadar sebesar yang ada ia qadar itu atasnya atas telur, dengan makna saiz asli juga. Kalau dalam murad orang yang bertanya itu, iaitu dunia itu besar saiz dia sungguh, dengan kulit yang besar saiz dia sungguh, yang kecil saiz dia sungguh, maka tiada dapat sekali-kali, yakni tiada dapat masuk oleh dunia itu kepada kulit telur sekali-kali, takdir situ. Dan tiada dapat masuk dunia itu ke dalam kulit telur sekali-kali. Kenapa? Kerana jisim yang besar itu mustahil bahawa bermasuk-masuk ia jisim yang besar di dalam tempat yang kecil yang satu. Mustahil, yakni mustahil pada akal. Tak boleh terima pada akal kata benda hak besar boleh masuk ke dalam lubang yang kecil. Tak boleh. Mustahil. Kita nak masuk lubang tikus bila tak boleh. Sebab kita besar daripada tikus ni. Dia besar daripada lubang tu. Maka tak boleh. Tapi boleh bila mana? Bila kita mengecil dan masuk. Bila lubang besar dan masuk. Tak apa. Tu. Dan jikalau dikehendaki bahawa kecilkan dunia ini terlebih kecil daripada kulit telur,
dan dimasukkan akan dunia itu di dalam kulit telur, ataupun dibesarkan kulit telur itu terlebih besar daripada dunia dan dimasukkan dunia di dalam nyonya kulit telur, maka adalah pekerjaan itu harus, yakni harus pada akal, bukan mustahil, yakni mustahil pada akal. Maka telah maklum bahawa kudrat Allah itu ta'aluk ia kudrat Allah kepada yang harus, maka kuasa ia Allah atas yang demikian itu, demikian memasukkan dunia ke dalam kulit telur. Jadi nak kata harus bagi sah kata dunia masuk ke dalam kulit telur, boleh dua jalan. Pertamanya kecilkan dunia, kecilkan dunia lebih kecil daripada jarum tu, maka masuk, ataupun besarkan jarum lebih besar daripada dunia, masuk juga. Itu harus, tak ada masalah. Adapun diri saiz yang besar dunia nak masuk pada diri saiz lubang yang kecil pada jarum, tak boleh. Kalau jisim tu tidak boleh masuk jisim yang besar ke dalam jisim yang kecil, tak boleh kita bermasuk-masukkan. Habis. Kata setengah ulama, wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum tu belum tu kita nak buat pengumuman sikit lah. Jadi esok asalnya kita ni ada kuliah ada kuliah dekat Semazar tu, macam kita tijan darari. Jadi esok tak ada sebab mereka balik. Bila begitu, esok kita nak maraton lah. Esok kita nak maraton. Maraton bila? Start daripada pas subuh macam biasa sampai 6:30 petang. Jadi 6:30 sampai 12:30. Lepas tu main Jumaat. Lepas main Jumaat terus sambung sampai 4:30. 4:30 main asar. Lepas main asar sambung terus 6:30. 6:30 tu tarmasi tu sampai pukul 7. Itu wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.